Yeremia bab 14. Demikianlah firman Tuhan yang turun kepada Yeremia tentang musim kemarau. Yehuda berkabung, pintu-pintu gerbangnya merana, dan berduka cita sambil terduduk di tanah. Jeritan Yerusalem naik ke langit. Bangsawan menyuruh para hamba mereka mencari air. Mereka pergi ke perigi-perigi tetapi tidak mendapatkan air, lalu pulang dengan wadah kosong. Mereka kecewa dan malu, lalu menyelubungi kepala mereka. Tanah retak karena hujan tidak turun di negeri. Petani kecewa, lalu menyelubungi kepala mereka. Bahkan rusa betina di padang beranak lalu meninggalkan anaknya, karena tidak ada rumput muda. Keldai liar berdiri di atas bukit-bukit gondol, terengah-engah seperti serigala. Matanya sayu sebab tidak ada tumbuh-tumbuhan. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi menentang kami, bertindaklah demi nama-Mu, ya Tuhan. Kerana banyak kemurtadan kami telah berdosa terhadap-Mu. Ya pengharapan orang Israel, penyelamat Israel pada masa kesesakan. Mengapakah engkau seperti pendatang di negeri ini, seperti orang dalam perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam? Mengapakah engkau seperti orang yang terperanjat, seperti kesatria yang tidak sanggup menyelamatkan? Padahal engkau hadir antara kami, ya Tuhan, dan kami disebut atas nama-Mu. Janganlah tinggalkan kami. Beginilah firman Tuhan tentang bangsa ini. Memang mereka suka mengembara dan tidak menahan kaki mereka. Oleh sebab itu Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang Dia akan mengingati kesalahan mereka dan menghukum dosa mereka. Firman Tuhan kepadaku, jangan berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengar permohonan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan persembahan bahan makanan, aku tidak akan berkenan kepada mereka. Sebaliknya, aku akan menghapuskan mereka dengan pedang, bencana kebuluran, dan wabak penyakit. Lalu aku berkata, aduh, ya Tuhan Allah, sesungguhnya para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan melihat pedang dan tidak akan mengalami bencana kebuluran. Tetapi aku akan mengurniakan kepadamu kedamaian yang terjamin di tempat ini. Firman Tuhan kepadaku, para nabi itu menyampaikan nubuat dusta atas namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Nubuat yang diberikan mereka kepadamu adalah daripada penglihatan bohong, tenungan kosong, dan tipu daya hati mereka sendiri. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang menyampaikan nubuat atas namaku itu. Aku tidak mengutus mereka, tetapi mereka berkata, pedang dan bencana kebuluran tidak akan melanda negeri ini. Para nabi itu akan dilenyapkan oleh pedang dan bencana kebuluran. Rakyat yang menerima nubuat mereka akan dicampakkan ke jalan-jalan Yerusalem oleh bencana kebuluran dan pedang. Tidak ada yang akan menguburkan mereka, istri mereka, anak-anak mereka, baik lelaki maupun perempuan. Aku akan mencurahkan kejahatan mereka ke atas mereka. Sampaikanlah perkataan ini kepada mereka. Biarlah mataku menitiskan air mata siang dan malam tanpa henti, kerana perawan, puteri bangsaku, mendapat luka parah, cedera yang amat berat. Jika aku keluar ke padang, tampaklah orang yang terbunuh oleh pedang. Jika aku memasuki kota, tampaklah orang yang menderita oleh bencana kebuluran. Baik nabi maupun imam berkelana ke negeri yang tidak dikenali mereka. Adakah engkau sudah menolak Yehuda sama sekali? Adakah hatimu sudah muak kepada Sion? Mengapa engkau memukul kami, sehingga tidak ada penyembuhan bagi kami? Kami mengharapkan damai, tetapi tidak ada sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu penyembuhan, tetapi hanya ada kengerian.
Ya Tuhan, kami menyadari kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh, kami telah berdosa terhadap Engkau. Demi nama-Mu, janganlah kiranya Engkau menolak kami. Jangan hinakan takhta kemuliaan-Mu. Ingatlah kiranya perjanjian-Mu dengan kami. Jangan batalkan. Adakah antara berhala bangsa-bangsa itu yang dapat menurunkan hujan? Dapatkah langit sendiri menurunkan hujan lebat? Bukankah Engkau yang membuatnya, ya Tuhan Allah kami? Kami berharap kepada-Mu, kerana Engkaulah yang membuat semua itu. Yeremia bab 15. Tuhan berfirman kepadaku, Sekalipun Musa dan Samuel menghadap hadiratku, hatiku tidak akan tertuju kepada bangsa ini. Nyahkanlah mereka dari hadiratku, biarlah mereka pergi. Nanti, apabila mereka bertanya kepadamu, kemanakah kami harus pergi? Jawablah mereka, beginilah firman Tuhan, yang ke maut, ke mautlah, yang ke pedang, ke pedanglah, yang ke bencana kebuluran, ke bencana kebuluranlah, yang ke tempat penawanan, ke tempat penawananlah. Aku akan menentukan 4 bencana terhadap mereka. Demikianlah firman Tuhan. Pedang untuk membunuh, anjing untuk menyeret-nyeret, burung di udara dan binatang di bumi untuk membaham serta memusnahkan. Aku akan menjadikan mereka suatu bahan kengerian bagi semua kerajaan di bumi, kerana hal yang dilakukan Manasye anak Hizkia, Raja Yehuda di Yerusalem. Siapakah yang akan berbelas kasihan terhadap engkau, wahai Yerusalem? Siapakah yang akan berduka cita kerana engkau? Siapakah yang akan singgah bertanyakan kabarmu? Engkau telah menolak aku. demikianlah firman Tuhan. Engkau berpaling pergi. Oleh sebab itu, aku menghulurkan tanganku untuk melawan dan membinasakan engkau. Aku tidak lagi berbelas kasihan. Aku menampi mereka dengan nyiru di pintu-pintu gerbang negeri itu. Aku membuat mereka kehilangan anak. Aku membinasakan umatku. Mereka tidak juga bertaubat daripada perilaku mereka. Aku membuat bilangan balu mereka lebih banyak daripada pasir di laut. Aku mendatangkan pembinasa pada tengah hari kepada ibu anak-anak muda. Dengan tiba-tiba aku menimpakan terhadap mereka kesakitan dan kegerunan. Meranalah perempuan yang sudah 7 kali bersalin dan menghembuskan nafasnya yang terakhir. Mataharinya terbenam sedangkan hari masih siang. Dia mendapat malu dan celah. Sisa mereka akan kuserahkan kepada pedang di depan musuh-musuh mereka. Demikianlah firman Tuhan. Malangnya aku, ya ibuku, kerana engkau melahirkan aku, seorang yang menjadi pokok perbantahan, seorang yang menjadi pokok pertengkaran bagi seluruh negeri. Aku tidak memberi hutang, dan juga aku tidak berhutang, tetapi mereka semua mengutuk aku. Firman Tuhan, sesungguhnya aku akan membebaskan engkau demi yang baik. Aku akan membuat musuhmu bermohon kepadamu pada masa kesusahan dan pada masa kesesakan. Dapatkah orang mematahkan besi, yaitu besi dari utara atau gangsa? Harta kekayaanmu dan perbendaharaanmu akan kuserahkan sebagai rampasan tanpa harga, kerana segala dosamu di seluruh daerahmu. Aku akan membuat musuh-musuhmu membawanya ke negeri yang tidak kau kenali, kerana dalam murkaku telah tercetus api yang akan menyala terhadapmu. Engkau maha mengetahui, ya Tuhan. Ingatlah dan lawatlah kiranya aku. Adakanlah pembalasan bagiku terhadap orang yang mengejar aku. Jangan cabut nyawaku, kerana engkau panjang sabar. Ketahuilah bahwa aku menanggung celaan kerana engkau. Ketika ku dapati firman-Mu, aku menikmatinya. Firman-Mu ialah kegirangan bagiku dan kesukaan hatiku.
Kerana nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah alam semesta. Aku tidak pernah duduk dalam kumpulan orang yang bersenda gurau atau bersukaria. Kerana tekanan tangan-Mu, aku duduk sendirian, sebab Engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapa deritaku terus berlanjutan, dan lukaku sangat parah tidak mau sembuh? Sungguh, Engkau seperti sungai yang menipu bagiku, air yang tidak dapat diharapkan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan. Jika engkau mahu bertaubat, maka aku akan memulihkan engkau, sehingga engkau dapat mengabdikan diri kepadaku. Jika engkau memutarakan apa yang berharga, bukan apa yang hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Orang akan kembali kepadamu, tetapi engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini, aku akan menjadikan engkau tembok berkubu daripada gangsa. Mereka akan berperang melawan engkau, tetapi tidak akan menewaskan engkau, kerana aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau daripada tangan orang jahat. Aku akan menebus engkau daripada genggaman orang kejam. Yeremia bab 16. Firman Tuhan datang kepadaku demikian. Jangan nikahi seorang perempuan dan jangan punyai anak lelaki atau anak perempuan di tempat ini. Sebabnya, beginilah firman Tuhan mengenai anak lelaki dan anak perempuan yang dilahirkan di tempat ini, mengenai ibu-ibu yang melahirkan mereka, dan mengenai ayah-ayah yang mendapatkan mereka di negeri ini. Mereka akan mati oleh penyakit yang membawa maut. Mereka tidak akan diratapi dan tidak akan dikuburkan, melainkan akan menjadi bajak kandang di permukaan tanah. Mereka akan dibinasakan oleh pedang dan oleh bencana kebuluran. Mayat mereka akan menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Beginilah firman Tuhan. Jangan masuk ke rumah yang ada perkabungan, jangan pergi meratap, dan jangan berduka cita kerana mereka. Oleh sebab aku telah menarik damaiku daripada bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Begitu pula kasih abadi dan rahmatku. Besar ataupun kecil akan mati di negeri ini tanpa dikuburkan. Tidak ada yang akan meratapi mereka. Tidak ada yang akan menoreh-noreh diri. Dan tidak ada yang akan menggondolkan kepala kerana mereka. Tidak ada yang akan membahagi-bahagikan roti kepada orang yang berkabung untuk menghibur dia kerana kematian itu. Tidak ada yang akan memberi dia minum dari cawan penghiburan sehubungan dengan kematian ayah atau ibunya. Jangan masuk ke tempat perjamuan untuk duduk makan dan minum dengan mereka. Kerana beginilah firman Tuhan alam semesta, Allah Israel. Sesungguhnya di tempat ini, di hadapan matamu dan pada zamanmu, aku akan menghentikan suara kegirangan dan suara kegembiraan, suara pengantin lelaki dan suara pengantin perempuan. Nanti, apabila engkau memberitahukan segala firman ini kepada bangsa itu, lalu mereka bertanya kepadamu, mengapakah Tuhan menyatakan segala malapetaka besar ini kepada kami? Apakah kesalahan kami? Apa dosa yang telah kami lakukan terhadap Tuhan, Allah kami? Maka jawablah mereka, kerana nenek moyangmu meninggalkan aku, demikianlah firman Tuhan, dan mengikuti Tuhan-Tuhan lain, beribadat serta sujud menyembah Tuhan-Tuhan itu. Mereka meninggalkan aku dan tidak berpegang teguh pada hukumku. Kamu sendiri berbuat lebih banyak jahat daripada nenek moyangmu. Lihatlah, setiap orang menuruti kedegilan hatinya yang jahat dan tidak mendengar aku. Oleh sebab itu,
Aku akan melemparkan kamu dari negeri ini ke negeri yang tidak kau kenali atau dikenali oleh nenek moyangmu. Di sana kamu akan beribadat kepada tuhan-tuhan lain siang dan malam, kerana aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadamu. Oleh sebab itu, ketahuilah, waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa tidak lagi akan dikatakan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun Bani Israel keluar dari tanah Mesir, tetapi demi Tuhan yang hidup, yang menuntun Bani Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri tempat Dia menghalau mereka. Aku akan membawa mereka kembali ke tanah yang telah kukurniakan kepada nenek moyang mereka. Sesungguhnya, aku akan menyuruh ramai penangkap ikan. Demikianlah firman Tuhan, untuk menangkap mereka. Setelah itu, aku akan menyuruh ramai pemburu untuk memburu mereka dari semua gunung, dari semua bukit, dan dari celah-celah bukit batu. Pandanganku tertuju pada segala perilaku mereka. Semuanya tidak tersembunyi dari hadiratku, dan kesalahan mereka pun tidak terlindung daripada pandanganku. Mula-mula, aku akan membalas kesalahan dan dosa mereka 2 kali ganda, kerana mereka telah menajiskan tanahku dengan Tuhan mereka yang menjijikkan dan mati, dan telah memenuhi harta pusakaku dengan kekejian mereka. Ya Tuhan, kekuatanku dan bentengku, tempat pelarianku pada hari kesesakan, kepadamu bangsa-bangsa akan datang dari hujung-hujung bumi dan berkata, sungguh yang diwarisi nenek moyang kami hanyalah kebohongan, berhala yang sia-sia dan tidak berfaedah. Dapatkah manusia membuat Tuhan bagi diri mereka? Yang demikian bukan Tuhan. Oleh sebab itu, ketahuilah, aku akan memberitahu mereka, ya, kali ini aku akan memberitahu mereka tentang kuasa dan keperkasaanku, supaya mereka tahu bahwa namaku Tuhan. Yeremia bab 17. Dosa Yehuda sudah tertulis dengan pena besi bermata intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mazbah mereka. Sementara anak-anak mereka mengenang mazbah dan patung Asyera mereka di samping pokok-pokok yang rimbun, di atas bukit-bukit yang tinggi. Wahai gunungku yang di padang, aku akan menyerahkan kekayaanmu dan segala perbendaharaanmu sebagai rampasan. Begitu pula bukit-bukit pemujaanmu, kerana dosa di seluruh daerahmu. Kerana kesalahanmu sendiri, engkau harus melepaskan harta pusakamu yang telah kukurniakan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi hamba kepada musuh-musuhmu di negeri yang tidak kau kenali, kerana dalam murkaku telah tercetus api yang akan menyala untuk selama-lamanya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang bergantung pada manusia, yang bergantung pada kekuatan sendiri, dan yang hatinya berpaling daripada Tuhan. Dia akan menjadi seperti semak di gurun. Ketika hal yang baik datang, dia tidak melihatnya. Dia akan mendiami tempat-tempat yang gersang di gurun, di padang garam yang tidak dihuni. Diberkatilah orang yang bergantung pada Tuhan, yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Dia akan seperti pokok yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi sungai. Dia tidak takut ketika panas datang, daun-daunnya tetap hijau. Dia tidak khawatir pada tahun kemarau, dan tidak akan berhenti menghasilkan buah. Hati itu licik melebihi segala sesuatu, bahkan sangat parah. Siapa dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, menyelidiki hati dan menguji batin. Aku mengganjar setiap orang selaras dengan perilakunya
dan setimpal dengan hasil perbuatannya. Seperti ayam hutan mengeram telur yang bukan telurnya, demikianlah orang yang mengumpulkan kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya, semua itu akan hilang, dan pada akhir hidupnya, nyatalah bahwa dia orang bodoh. Takhta kemuliaan yang luhur sejak mula-mula lagi, ialah tempat suci kita. Ya Tuhan, pengharapan orang Israel, semua orang yang meninggalkan Engkau akan malu. Orang yang menjauh daripadamu akan lenyap seperti tulisan di atas tanah, sebab mereka telah meninggalkan Tuhan, mata air yang hidup. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, kerana Engkaulah yang kupuji. Lihatlah, mereka berkata kepadaku, "Di manakah firman Tuhan? Biarlah firman itu sampai." Aku tidak lari daripada pekerjaan sebagai gembalamu. Aku tidak mengharapkan hari kemalangan. Engkau tahu apa yang terucap daripada bibirku. Hal itu nyata di hadapanmu. Janganlah engkau menjadi kengerian bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari kesusahan. Biarlah orang yang mengejarku malu, tetapi jangan sampai aku menjadi malu. Biarlah mereka kecut hati, tetapi jangan sampai aku menjadi kecut hati. Timpakanlah hari kesusahan itu terhadap mereka, hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah dan berdirilah di pintu gerbang anak bangsa, tempat raja-raja Yehuda keluar masuk, dan di semua pintu gerbang Yerusalem. Katakan kepada mereka, dengarlah firman Tuhan, wahai raja-raja Yehuda, wahai semua orang Yehuda, dan seluruh penduduk Yerusalem yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, berjaga-jagalah demi nyawamu. Jangan mengangkut barang pada hari Sabat dan membawanya melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem. Jangan keluarkan barang dari rumahmu pada hari Sabat dan jangan lakukan suatu pekerjaan, melainkan jagalah kesucian hari Sabat seperti yang kuperintahkan kepada nenek moyangmu. Namun mereka tidak mahu mendengar dan tidak mahu memberikan perhatian. Mereka bahkan mengeraskan hati sehingga tidak mahu mendengar dan tidak mahu menerima pengajaran. Jika kamu bersungguh-sungguh mendengar aku, demikianlah firman Tuhan, untuk tidak membawa barang melalui pintu-pintu gerbang kota ini pada hari Sabat, melainkan menjaga kesucian hari Sabat dengan tidak melakukan pekerjaan pada hari itu, maka melalui pintu-pintu gerbang kota ini akan masuk raja dan pembesar yang akan duduk di atas takhta Daud. Mereka dan para pembesar mereka akan mengendarai rata dan kuda dengan diiringi orang Yehuda serta penduduk Yerusalem. Kota ini akan dihuni untuk selama-lamanya. Orang akan berdatangan dari kota-kota Yehuda dan dari sekitar Yerusalem, dari tanah Benyamin, dari dataran rendah, dari pergunungan, dan dari tanah Negeb, dengan membawa korban bakaran, korban sembelihan, persembahan bahan makanan, kemenyan, serta korban syukur ke bait Tuhan. Tetapi jika kamu tidak mahu mendengar aku untuk menjaga kesucian hari Sabat dan untuk tidak mengangkut masuk barang melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka aku akan menyalakan api di pintu-pintu gerbangnya. Api itu akan melahap puri-puri Yerusalem tanpa dapat dipadamkan.